Baca dahulu dan kita akan bincang dia punya soalan dia berkaitan tentang kepimpinan melalui teladan. Bila dah habis baca bila dah habis baca, sila beritahu Dah habis dah cikgu. Dah okey. Okey, kamu lihat kat sini dia punya ada beberapa perenggan kamu tengok sini, setelah datang kepada patih Gajah Mada pun duduk menyembah. Kamu tengok sini kalau perkataan-perkataan yang perkataan-perkataan lama kita boleh gugurkan kita ganti dengan perkataan yang lama. Setelah datang kepada maka Keterasari pun duduk menyembah. Okey. Duduk menyembah maksudnya dia duduklah, dia nak berjumpa dengan patih Gajah Mada. Maka kata patih Gajah Mada, "Hai anakku Ketarasari." Dia berkata kepada anak dia yang bernama Ketarasari, "Sebab aku menyuruh memanggil anakku ini kerana pesan bapamu kepadaku." Dia kata dia panggil kerana pesan daripada bapa dia, bapa budak yang orang tu kepada dia, "Jangan dikasahi anakku ini kerana bapamu sudah mati dengan pekerjaan Seri Bitara." Maksudnya dia dah mati akan sekarang anakku hendak dijadikan penggawa agung. Penggawa agung tu macam seorang pembesar yang agung lah Setelah Ketarasari mendengar kata patih Gajah Mada itu, maka Ketarasari terlalu sukacita hatinya seraya menyembah kaki patih Gajah Mada. Dia pun menyembah, dia sangat suka sangat. Maka sembah Ketarasari, "Endah apakah pekerjaan membunuh ratu?" Maksud kat sini, Ketarasari ni telah disuruh oleh Raja Melaka untuk membunuh Ratu Melaka, itu Raja Melaka dengan Laksmana. Pada hati Manera, jika negerinya pun dapat menera, alahkan seorang kalu, sehadan segala anak bini orang pun dapat menera. Maksudnya kat sini, dia nak bunuh lah. Dia nak bunuh semua, nak bunuh Ratu Melaka, Raja Melaka dan dan Laksmana. Setelah patih Gajah Mada mendengar demikian, ia terlalu sukacita. Lepas tu, dia sukacita lah pasal dia nak bunuh dan dia pun diberjamukan dengan makan minum dan telah diberi persalinan, iaitu pakaian. Setelah sudah maka Ketarasari pun dibawa masuk berjumpa menghadap Seri Betara. Maka sembah patih Gajah Mada, ada pun prajurit 77 orang yang dititahkan oleh Paduka Betara pergi telah mati. Maksudnya sebelum ini patih Gajah Mada dia telah menyuruh 7 orang yang dititahkan oleh Betara untuk pergi ke Melaka, tetapi telah mati, dibunuh oleh Laksmana. Laksmana telah membunuh. Okey, kita cuba soalan bawah ni. Kamu tengok sini, dia punya, kamu boleh tulis jawapan kamu dekat kita punya Google Chat tu Dia kata berdasarkan petikan ini, berdasarkan petikan tersebut, sila beri maksud mati dengan pekerjaannya.
boleh tulis jawapan dia, cikgu boleh semak jawapan kamu dekat kita punya chat lah. Apa mati dengan pekerjaan ni? Kamu lihat kat sini. Okey, kat sini. Okey. Mati dengan pekerjaan dia. Apa yang kamu faham tentang mati dengan pekerjaan dia dengan menggunakan ayat yang mudah? Dapat tak? Apa yang dimaksudkan dengan mati dengan pekerjaan Sri Pitara? Apa yang kamu faham? Oh, kamu kata mati dengan pekerjaan ni dibuang kerja Okey, kat sini mati dengan pekerjaan dia ialah sebenarnya kamu lihat kat sini. Cikgu tulis jawapan dia. Maksud dia ialah meninggal dunia. Okey, dia meninggal dunia. Meninggal dunia ataupun telah dibunuh. Dia kata mati dengan pekerjaan ni. Pekerjaan tu bukan rujuk kepada pekerjaan sebenarnya. Dia rujuk kepada dia meninggal dunia ataupun telah dibunuh. Kalau kamu kata mati, yang tu dah betul lah. Tak payah tambah pekerjaannya. Mati, betul lah. Dengan pekerjaannya adalah dibuang kerja, tak payah. Itu saja. Okay? Lepas tu kita pergi kepada soalan yang kedua. Nyatakan reaksi dan tindakan Patih Gajah Mada setelah mendengar kata-kata yang diucap oleh Kertara Sari. Gajah Mada. Ada jawapan dekat situ Dia macam mana perasaan Patih Gajah Mada. Ada dekat perenggan yang kedua tu Perenggan yang kedua terakhir tu ada dikatakan. Kamu tulis jawapan dia cukup dah. Sukacita, dia kata apakah reaksi? Kamu kena jawab soalan ni. Apakah reaksi? Kat sini, apakah reaksi tindakan Gajah Mada setelah mendengar kata-kata yang diucap oleh Kertara Sari? Apakah reaksi? Reaksi dia. Perenggan yang kedua akhir tu ada dinyatakan. Perenggan yang kedua akhir ada dinyatakan. Betul, terlalu sukacita. Lepas tu, terlalu sukacita tu betul. Lepas tu kamu tambahkan lagi. Apa dia dah suka, apakah dia buat? Sukacita tu betul Sukacita betul. Betul. Lepas tu apa dia buat? Apakah tindakan Patih Gajah Mada? Dia memang gembira dan selepas tu apa yang dilakukan olehnya?
apakah yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada selain daripada dia bersuka cita? Dia membuat persalinan, betul ke? Kamu tengok sini lah. Dekat sini ada jawapan ni. Okey. Jawapan dekat sini. Seraya diperjamukan makan minum. Dia bagi makanan, dia bagi makan minum dan bersuka-sukaan. Dan diberi persalinan. Itu jawapan dia. Kamu tambah. Kamu jangan buat pendek sangat sebabnya markah dia 3 markah ni. 3 markah. Mestilah kalau takkan kamu tulis suka cerita je. Suka cerita tak buat markah yang penuh Okey. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang ketiga ni. Membalas jasa seseorang yang lebih berjasa kepada kita merupakan tindakan yang murni. Seandainya anda sebagai Patih Gajah Mada, mengapakah anda ingin melantik Kertarasari sebagai penggawa agung? Kenapa kamu nak lantik dia? Kenapa kamu? Ini pendapat kamu pendapat kamu. Dia nak lantik lah, dia kata. Pasal dia dah bagi tanggungjawab kepada Kertarasari tu untuk membunuh Raja Melaka dan Laksmana, betul tak? Nombor tiga cikgu nak tambah, okey. Nombor tiga. Okay, cuba soalan yang ketiga Mengapa kamu nak lantik Kertarasari itu sebagai penggawa agung? Kamu cuba soalan tu, kenapa kamu nak lantik Kertarasari sebagai penggawa agung? Sebenarnya bapa dia dah mati bapa dia dah mati kerana nak bunuh Raja Melaka. Soalan yang ketiga mengapakah anda ingin melantik Kertarasari sebagai penggawa agung? Kenapa? Okey. Okey, betul.
Okey, yang ni cikgu baca jawapan kamu Aina. Seandainya saya Gajah Mada, saya ingin melantik Kazasari kerana dia bijak membuat tindakan, kerana parti Gajah Mada percaya bahawa Kazasari mampu memegang jawatan yang diberi. Okey, bijak Kamu kata bijak di situ. Okey. Selain daripada itu, uh, selain daripada itu kamu boleh nyatakan ialah cikgu tulis kat sini ni pendapat cikgu. Okey, dekat sini ialah untuk menaikkan semangat. Okey, untuk menaikkan menaikkan semangat 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 juang Kertala Kertara Sari Kertara Sari bagi melawan musuh. Melawan musuh uh, dan juga memberi pengiktirafan kepada Kertala Sari bahawa beliau ialah Panglima Jawa pahlawan pahlawan Jawa yang terkenal. Sebenarnya walaupun kamu punya teks ni berbeza dengan tu, tapi cara dia bila kamu nanti katalah kamu ni berada di Melaka kamu ada teks Melaka punya, teks tu kamu kena cari dia punya teks untuk negeri Melaka dan jawab berdasarkan teks yang diberi, dan dia punya teknik jawab soalan ni dan teknik menjawab tu sama je, tinggal teks saja yang berbeza. Itu cikgu nak bagi tahu lah. Okey, kita dah selesai di situ. Okey, yang ni tadi kita dah buat yang tu. Okey, kamu cuba soalan ni Cuba dulu soalan kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan dan imbuhan di sini. Okey. Kamu cuba dulu soalan nombor 1 soalan nombor 1. Soalan nombor 1 saja. Dia kata pertingkatan harga barang yang berlaku pada masa ini telah mengundang pelbagai pandangan dan spekulasi dalam kalangan masyarakat kerana mereka tertekan oleh beban kenaikan tersebut. Boleh tulis jawapan kamu di chat cikgu akan semak di situ. Satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan.
Okey, cikgu nampak jawapan siapa ni? Okey, Aina dengan apa ni? Dengan Hans Okey. Okey, nombor satu tu betul. Nombor satu tu kamu kata peningkatan jap. Pertingkatan tu ialah dari segi imbuhan yang salah Okey, yang ini betul. Kita tukarkan kepada peningkatan. Okey, peningkatan Lepas tu jawapan daripada Hans pula dia kata ialah spekulasi. Okey, spekulasi tu kita gantikan dia punya ejaan dia iaitu spekulasi betul. Cukup Itu dah soalan yang pertama. Okay, lepas tu kamu cuba pula soalan yang kedua ni. Soalan yang kedua. Kewujudan institusi perbankan Islam mendapat sambutan yang menggalakkan bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Muslim, bahkan meliputi pelanggan yang bukan beragama Islam. Okey, Aina dia kata perbankan. Okey. Di sini ada kesalahan dari segi dia punya imbuhan dan kita gantikan dengan perbankan Okey, perbankan. Perbankan perbankan tu satu K perbankan. Satu K saja Okay, dah. Satu lagi. Okey, pelanggan betul. Ni Hans punya jawapan pelanggan betul. Okey, ini ialah pelanggan Pelanggan ni salah. Kita betulkan dia punya ejaan dia kepada pelanggan dia. Okey Kita pergi kepada soalan ketiga. Okey, soalan ketiga, risiko yang dihadapi. Okey, cikgu dah dapat jawapan daripada apa Ini jawapan Aina, dia kata risiko. Okey, risiko ni kita tukar ejaan dia kepada risiko. Okey, risiko betul. Satu lagi. Imbuhan. Imbuhan yang salah. Okey. Aina dia kata membayarkan membayarkan. Ini imbuhan okey, imbuhan dia salah sini. Dan dia punya jawapan dia ialah membayar saja kan tu kita kena gugurkan membayar Okey, teruskan lagi kepada penggunaan kata ataupun istilah. Okey, kamu lihat kat sini istilah tu ialah macam perkataan yang digunakan tidak sesuai. Itu dikatakan kesalahan istilah, tak sesuai. Apabila perkataan itu tak sesuai, kamu kena gantikan perkataan itu dengan perkataan yang sesuai untuk ayat tersebut. Itu ialah kesalahan istilah. Okey, tak sesuai
Manakala yang ketiga kamu kena cari tiga lagi kesalahan tata bahasa. Tata bahasa kamu tahu perkataan, penggunaan struktur ayat dia, penggunaan kata hubung yang salah, itu ialah kesalahan tata bahasa. Okay, kamu cuba dulu petikan yang D ni, cuba. Cari dulu kesalahan istilah, istilah dahulu. Istilah yang tidak sesuai digunakan. Cari istilah, istilah dulu. Itu bukan, kamu kata ni, pendidikan ialah satu aset utama pembangunan sesebuah negara. Cikgu, pendapat cikgu jawapan ni betul ni Aina. Cikgu rasa tak ada masalah daripada segi kesalahan istilah ni, betul ni. Betul. Pembangunan sebuah negara kita faham kan, apakah pembangunan sebuah negara, kita nak bangunkan negara, itu ialah pembangunan. Betul tu. Selain daripada tu, kamu cuba cari dekat ayat baris yang kedua. Baris yang kedua ada satu perkataan yang tidak betul. Baris yang kedua ada satu salah. Itu baris ke mana kamu cari tu? Cikgu kata baris kedua, baris kedua, baris yang kedua. Baris kedua kamu ada ke berbagai? Berbagai tak ada dalam baris kedua kan? Tu baris pertama tu. Ini berbagai pendekatan. Kamu kata pelbagai pendekatan. Berbagai pendekatan ni betul juga. Berbagai penempatan. Maksudnya banyak cara lah. Baris yang kedua. Baris kedua. Untuk agar untuk itu betul lah apa ni. Untuk itu dah kamu kata kesalahan bahasa tu. Kamu kata tadi jap. Oh, cikgu kata tadi jap. Kamu dah kata tadi yang tadi tu cikgu kata istilah tadi. Okey, kat sini kita cuba kita lihat balik. Okey, kamu kata tadi yang ni bukan istilah, yang ni ialah tata bahasa. Kamu kena kenal pastikan mana tata bahasa, mana istilah. Pelbagai ni sebenarnya ialah bukan kesalahan istilah.
Ini ialah kesalahan tata bahasa dan jawapannya yang betul, tepat dia. Jawapan kamu betul tapi kamu tak kenal pastikan. Jawapan ni ialah pelbagai. Okay, jawapan dia sepatutnya ialah pelbagai ataupun berbagai-bagai. Okay, yang ini ialah kesalahan tata bahasa. Okay, lepas tu kamu kata apa? Pembangunan. Pembangunan tak ada masalah. Ada lagi tak? Kamu tak dapat Okey, cikgu bagi contoh satu kat sini. Contoh perkataan kat sini, kamu tengok sini, utuh. Utuh ni kamu tengok, utuh ni kuat sebenarnya. Sepatutnya kalau istilah dia punya salah dia, utuh utuh maksudnya ialah dia kata sini dia mempunyai kaitan dengan keperluan semasa. Sentiasa utuh, utuh ialah kuat. Sepatutnya jawapan yang paling tepat sekali ialah relevant. Relevant maksudnya ada kaitan. Perkataan tu utuh tu tak sesuai digunakan. Cikgu harap kamu faham tu, okey. Itu ialah istilah ni ialah kesalahan istilah. Okey, lagi apa lagi? Ayat yang kedua. Ayat yang baris yang ketiga. Ada perkataan yang tak sesuai digunakan. Cuba kamu cari. Hans dengan Aina, kamu cuba baris yang ketiga. Ada satu kesalahan kat situ. Dari segi istilah. Baris yang ketiga. Perkataan ni tak sesuai digunakan. Okey, cikgu bagi tahu kamu tapi kamu kena cuba cari cuba carikan dia punya perkataan yang sesuai. Kat sini kamu tengok revolusi. Revolusi tak sesuai, cuba kau baca betul-betul. Kaedah ni diamalkan ialah proses revolusi. Revolusi itu ialah cara kita nak melancarkan satu gerakan. Satu gerakan itu ialah tak sesuai. Kat sini dia kata ilmu itu sentiasa bercambah. Apakah perkataan yang sesuai? Istilah. Dapat tak? Revolusi kita ganti dengan apa? Hans, boleh cuba Hans? Kat sini, revolusi tu kamu kena digantikan dengan evolusi. Evolusi tu maksudnya ialah dia berkembang daripada benda yang kecil sampailah dia berkembang kepada benda yang besar. Itu ialah evolusi. Revolusi lain. Sebab itulah perkataan revolusi ni tidak sesuai digunakan. Lepas tu yang ketiga. Ada satu lagi yang ketiga. Okey, yang ni cikgu bagi tahu kamu inspirasi. Perkataan ini tak sesuai digunakan. Tak sesuai digunakan. Kamu kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan inspirasi.
Inspirasi dekat sini ialah uh, inspirasi. Okey, kita inspirasi maksudnya ialah kita mendapat idea lah, inspirasi. Sepatutnya jawapan ni apa yang paling sesuai sekali? Perkataan yang kita boleh gunakan. Sepatutnya jawapan ni ialah apa ni, aspirasi. Aspirasi maksudnya negara kita kena ada cita-cita lah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Sepatutnya ialah as aspirasi. Ini ialah kesalahan istilah. Okey, tadi kamu dah buat tadi tentang berbagai tadi. Ada tak lagi untuk kesalahan tata bahasa pula? Kesalahan tata bahasa. Ekspedisi. Ekspedisi bukan ekspedisi Ikon tak. Ekspedisi tak boleh. Inspirasi Okey, cikgu kamu tengok jawapan tu Lepas itu tata bahasa pula, tata bahasa. Pada baris yang keempat ni ada satu kesalahan tata bahasa. Baris yang keempat ada satu kesalahan tata bahasa. Dan baris yang kelima ada satu kesalahan tata bahasa. Yang dah bagi kamu tolong cari je. Baris yang keempat ada satu kesalahan tata bahasa. Baris yang kelima ada satu kesalahan tata bahasa. Baris yang keempat. Okey, dari betul. Betul. Jawapan kamu betul. Yang ni betul, baru betul. Yang ni ialah kesalahan dia ialah dari masa ke semasa. Maksudnya dari semasa ke semasa. Okey. Okey, ni salah. Okey, yang ni kita gantikan dengan dari. Okey, satu lagi. Ada baris yang kelima. Baris kelima ada satu. Baris yang kelima, kesalahan tata bahasa. Baris kelima baris kelima. Dapat tak baris kelima? Kesalahan tata bahasa. Hans, boleh cuba Hans? Baris yang kelima, kesalahan tata bahasa. Dapat tak?
kesalahan tata bahasa. Okay, cikgu agak cikgu nampak kamu tak dapat Okay, kamu lihat kat sini pada baris yang kelima kat sini di atas ni apa yang kamu kena gugurkan di atas ni? Apa yang sepatutnya kamu kena gugur? Ganti ke macam ni? Apa yang terpaksa kamu gugur untuk di atas? Boleh tak? Di atas. Di kita gugurkan. Betul. Kita gugurkan di, kita gantikan, kita gunakan atas saja. Okay, atas saja. Betul. Okay, kita dah selesai situ. Kita pergi kepada soalan bawah ni Okay, kamu cuba soalan nombor 1 dulu. Ini peribahasa Peribahasa kita hanya menunjukkan perasaan simpati dan kesusahan dia alami. Kamu tengok yang ni apabila kamu baca, dia nak ini saja kat sini je. Yang bawah yang kedua ni pasal dia rujuk pada ni. Dia rujuk kepada perasaan akan dialaminya kat sini saja. Okay? Dan kamu kena cari dia punya peribahasa yang sesuai merujuk kepada ni. Dan sampai ke sini lah, sampai dia menanggung ni. Dia tanggung di sini. Apa jawapan dia paling peribahasa yang paling sesuai? Dia tanggung sendiri. Dia ditanggung lah. Kesusahan tu dia alami tu, dia tanggung di sendiri. Itu je. Cikgu boleh bagi dia punya clue dia lah. Beritahu cikgu Indah kabar dari rupa tak boleh, tak sesuai. Dia kata dia ni tanggung dia punya kesusahan ni diri sendiri je. Dia saja yang menanggung kesusahan. Dia saja yang tahu kesusahan dia. Orang lain tak tahu. Beritahu cikgu kalau dapat tak dapat beritahu dan cikgu akan kongsikan jawapan dia. Tak dapat okey. Jawapan ni kamu tengok sini. Ialah peribahasa yang paling sesuai kamu lihat kat sini. Berapa berat mata memandang? Okey, berapa berat mata memandang? Okey, berat lagi. Okey, berat lagi bahu dipikul. Bahu dipikul.
Maksudnya dia sendiri yang tahu macam mana susah dia. Orang lain tak tahu. Dan kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, kita hendaklah berbelanja mengikut kemampuan diri sendiri. Yang ni, kita kena belanja ikut kemampuan diri sendiri. Cikgu rasa kamu tahu ni. Ikut kemampuan diri sendiri. Nombor dua. Kalau kita nak buat satu kerja, kita kena ikut itu kemampuan kita, apa peribahasa yang sesuai. Apakah peribahasa yang sesuai? Ikut kemampuan kita. Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat Okey, yang ini kamu lihat kat sini. Dia kata ikut kemampuan diri sendiri. Yang ni adalah dia punya kata kunci dia. Dan jawapan dia adalah ukur badan, ukur baju ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kita kena ikut kita punya kemampuan. Kita tak boleh ikut orang punya cara itu maksudnya. Lepas itu soalan yang ketiga ni, usaha yang dilakukan oleh lelaki itu menyembunyikan penglibatan dan kegiatan tidak ubah. Maksudnya dia ni, dia sembunyilah, dia mungkin buat jenayah lah. Dia buat jenayah, dia sembunyikan dia punya pekerjaan dia. Mungkin pekerjaan dia tu menyalahi undang-undang. Apakah peribahasa yang sesuai? Soalan yang ketiga. Dapat tak? Dia sembunyilah supaya orang tak tahu dia punya kegiatan dia. Dapat tak Hans dengan Aina untuk soalan yang ketiga? Dapat tak? Tak, okey. Kamu tengok sini, dia punya jawapan dia ialah dia sembunyikan dia punya kerja dia
dia buat jenayah lah ya, apa ni, bagai contohnya bagai klip-klip keluar malam. Maksudnya klip-klip kamu tengok kalau klip-klip kamu hanya dapat melihat klip-klip tu pada waktu malam saja dia keluar. Dan kita tak tahulah apa yang dilakukan oleh klip-klip yang ini ialah dia punya peribahasa yang paling sesuai sekali Okey, kita dah selesai di situ. Okey, kamu lihat kat sini soalan novel ni, soalan novel yang ni ialah soalan yang dijawab oleh pelajar-pelajar dekat Negeri Sembilan, Selangor dan wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dekat sini kamu tengok sini, dia kata jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Cikgu tak pasti apakah novel-novel yang kamu pernah belajar Hans, kamu belajar novel apa Hans dekat sekolah? Aina belajar novel apa? Kalau kamu daripada Melaka, kamu bukan novel ni yang soalan dia, apa yang cikgu nak bagi tahu kamu, soalan sama je tetapi bahan dia berbeza. Bahan yang berbeza. Sekejap cikgu cuba, kamu lihat kat sini jap. Cikgu akan cuba kongsikan kalau sempat jap. Sekejap cikgu ada simpan tu jap. Komsas. Okey, yang ni cikgu dah sempat. Okey, kamu lihat kat sini. Soalan dia, kamu kalau boleh kamu kalau minggu depan kamu dah hadir dalam kelas cikgu, kamu bacalah Komsas negeri mana yang kamu apa. Kamu kena baca kalau tidak kamu tak jawab. Dan markah yang kat sini ada 15 markah. Kalau kami dekat Kuala Lumpur, yang ni perwatakan senangnya. Perwatakannya Lieutenant Anan. Apakah perwatakan ni kita tahu. Okey. Persoalan ni kamu juga, kamu kena baca apakah dia punya novel yang kamu kena baca. Mesti tahu tak, kalau tak baca, rugi kamu tak dapat jawab soalan ni. Okey. Okey, lepas itu tadi, okey, kamu tengok sini soalan yang nombor 3 ni. Soalan nombor 3 ialah pengetahuan dan kemahiran bahasa. Kamu tengok sini, tulis satu ayat bagi setiap frasa. Maksudnya setiap frasa ni kamu kena tahu dia punya makna dia. Ada lebih kurang 5-6 soalan di sini. Kamu kena tahu apakah maksud setiap perkataan tersebut dan membuat ayat. Dan kamu tengok sini, anda tidak boleh menukar imbuhan ataupun menggugur imbuhan. Yang ni soalan kamu pasti kamu kena faham Okey, tadi kita dah bincang tadi tentang prosa tradisional tadi. Kita dah cuba, kamu dah jawab tadi. Okey. Yang lain-lain tu kita insya-Allah kita bincang lagi soalan pada minggu depan minggu depan. Cikgu harap kamu boleh baca boleh baca, cuba baca novel dan insya-Allah kita akan bincangkan, cikgu akan bincangkan tentang Lieutenant Anan dan kita akan bincangkan apakah novel yang kamu dah baca dan cuba jawab soalan ni lah. Dan minggu depan kita akan cuba bincangkan bagaimana nak jawab soalan yang berkenaan dengan novel. Okey, cikgu rasa kita dah berada pada penghujung kelas ini.
Terima kasih kerana menjawab soalan, cuba menjawab soalan. Kita kena buat latihan. Kalau tak buat latihan, kita tak dapat jawab soalan dengan baik sekali. Okey, terima kasih Hans dan Aina, dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam.